Hey guys, I'm back. He's back. Dan kalau tahu tak, bakal pengganti Proton Persona nanti baru je dilancarkan di China. Ya betul, Geely M Grand 2021 baru je dilancarkan dan model ni sering disebut-sebut sebagai bakal pengganti Proton Persona nanti. Proton Persona baru je lancar model facelift dah ada pengganti. Ya betul, laju betul. Tapi layak ke kereta China ni nak ganti Proton Persona lipas ni? I guess we'll find out right after this. Okey, dengan pelancaran Geely M Grand ni makin kuatlah huru-hura bahawa Proton akan bawa masuk sebuah lagi sedan segmen B untuk menggantikan Proton Persona diorang, sebab memandangkan Proton Persona ni dah lebih 5 tahun ada dalam pasaran. So it's time for a change lah. Kalau kita ikutkan pada timeline yang pernah Proton share dulu pun, mereka sepatutnya come out dengan sebuah lagi sedan pada tahun ni sebagai follow up pada Proton S50 diorang. Tapi sebab pandemik, plan-plan tu terpaksa ditangguhkan. Tapi ia bukan lagi rahsia lah bahawa Proton akan keluarkan sebuah sedan berdasarkan model sedia ada Geely. Dan kemungkinan besar ianya adalah Geely M Grand 2021 ni. Pada asalnya Geely M Grand ni adalah sebuah jenama tunggal lah daripada tahun 2009 sampai 2014 sebelum dijenamakan semula di bawah Geely. Tapi kalau kita nak compare dulu punya M Grand dengan sekarang punya M Grand, sekarang ni lebih grand lah daripada segi reka bentuk, teknologi dan juga keselesaan. Okay, manakah model ni sering dikaitkan dengan model pengganti Proton Persona facelift yang baru je dilancarkan baru-baru ni. Jom kita tengok sikit apa yang menarik sangat pasal sedan Cina ni. Kalau korang nak tahu, sedan ni adalah sedan nombor 1 Cina selama 9 tahun berturut-turut. Macam berbaloi je, jom kita usah sikit. Apa yang best tentang Geely M Grand ni? Okay, first of all memang size dia lah, sebab size dia memang panjang dan lebar. Panjang dia 4638mm, lebar dia 1820mm. So kalau korang tak tahu nak agak, okay, kita ambil Honda Civic Ketam tu. Walaupun Civic Ketam tu segmen C, Civic Ketam tu cuma panjang 10mm je berbanding M Grand ni. Tapi kalau daripada segi lebar, M Grand ni memang tapau lah Civic Ketam ni, sebab M Grand ni lebih lebar sebanyak 21mm. Bayangkan, walaupun dipasarkan sebagai sedan segmen B, saiz keseluruhan dia amat hampir sama dengan sedan segmen C. Kalau Honda City macam mana pula? Kalau dengan Civic pun dah CP-CP, City kita letak tepi dulu lah. Kereta ni juga dibina menggunakan platform BMA. BMA ni adalah segmen B punya modular architecture lah daripada Geely. Platform BMA ni juga turut sama digunakan dekat dalam Proton S50 tu, SUV paling popular Proton sekarang. Sebab Geely claim guna platform BMA ni, dia memberi lebih kebebasan dan flexibility daripada segi rekaan, ruang dalaman, keselesaan dan juga kawalan pengendalian. Lagi satu, dia kata dengan platform ni, Geely dapat bina jarak roda yang lebih lebar supaya kereta lebih stabil dan juga dapat memberi cengkaman yang lebih kukuh pada tayar. Bukan itu saja, Geely juga cakap guna platform ni, dia dapat buat ruang belakang dengan boot yang lebih luas, bahkan paling luas dalam kelasnya. Selain, dia dapat juga memberi penglihatan yang lebih baik pada pemandu dan mengurangkan titik buta sebab dia punya pilar A dia dah dikemas kini. Okey, daripada segi chassis tu pula, chassis dia telah menerima penalaan bertaraf dunia daripada pakar jurutera Geely lah, daripada China dan juga Eropah. Dan penalaan chassis ni dia tak fokus pada pengendalian je, tapi dia juga memberi prestasi NVH tahap premium. Okey, kalau korang dalam kabin masa enjin tengah dalam keadaan idle, bunyi dalam kenderaan tu hanya mencapai bacaan 37 desibel sahaja, which is really quiet. Okay, kalau kita tengok daripada segi luaran, sekali pandang Geely M Grand ni, dia nampak macam sebuah Volvo yang mampu milik. Baguslah Volvo yang sekarang lah, bukan Volvo yang dulu-dulu lah. Rupa depan dia gunakan grill popular Geely, Expanding Cosmos tu. Lepas tu dia dapat lampu LED depan belakang. Lepas tu dia ada juga binaan spoiler terbina siap ataupun built-in lah. Lepas tu kalau korang perasan, dekat tepi dia daripada lampu hadapan ke lampu belakang ada satu garisan lurus yang bersambung, seakan-akan bersambung lah. Dia buat kereta ni nampak lagi cun lah. Kalau kita masuk kat bahagian dalam pula, interior dia lebih pada sifat minimalis ataupun lebih teratur lah. Macam M Grand 2021 ni, dia dapat paparan meter instrumen digital full digital, saiz 12
6.3 inci dengan paparan infotainment bersifat terapung lah, yang floating tu, bersaiz 10.25 inci. And then sistem infotainment kereta ni juga dia dapat sokongan GKUI Smart Ecosystem by Geely yang boleh dikemas kini. Lepas tu dia ada bantuan suara AI dan juga sistem penyaman udara dengan penapis keselamatan ataupun pembersih pintar CN95. Untuk ciri keselamatan kereta ni pula, kereta ni dilengkapi dengan kamera sekeliling 540 darjah. Biasa kita dengar 360 darjah, tapi kereta ni menggunakan 540 darjah. Lepas tu dia juga dilengkapi dengan kamera pakar berdefinisi tinggi. Lepas tu dia ada power boot. Lepas tu dia ada juga sistem kestabilan elektronik ESP 9.3 terbaru Bosch yang dapat memberikan prestasi brake yang terbaik dalam kelasnya. Okay, kalau diorang tengah speeding daripada 100 km sejam tu nak berhenti ke kosong, jarak yang diambil tu cuma 36 meter sahaja. Okay, untuk enjin dia pula, dia menggunakan enjin 1.5 liter DVVT 4 silinder aluminium ultra ringan. Okay, kalau korang tak faham, dia menghasilkan output 114 PS dan juga torque sebanyak 147 Nm. Dia ada tawarkan dua transmisi, ada manual 5 kelajuan dan juga automatic CVT 8 kelajuan maya. Lepas tu diorang cakap yang CVT ni dia lebih cekap dan juga output kuasa dia lebih lancar. Dia masih menggunakan ni lah pacuan roda hadapan ataupun front wheel drive. Tapi berdasarkan pada enjin dia, kalau Proton bawa masuk ini sebagai Persona ke Malaysia, mungkin pembeli-pembeli di Malaysia akan demand lebih sikit lah. Mungkin dia nak enjin yang lebih bagus. At least dapat enjin yang ada pada Proton S50 pun jadilah kan. Macam mana pula dengan harga? Okay, kalau di China, Geely M Grand ni dijual dalam dua varian. Ada dua varian ditawarkan, premium dan flagship. Kalau premium dijual pada harga 87,000 yuan ataupun 56,800 sahaja. Kalau yang flagship, yang lebih premium ataupun lebih atas, harganya adalah 92,000 yuan ataupun 60,000 ringgit sahaja. Bayangkan sedan segmen B yang sangat mewah dengan ciri keselamatan yang up to date, dengan saiz yang sangat besar dan selesa. Walaupun enjin dia tak adalah berapa power, tapi fahamlah kan, kalau nak semua harga mesti kena mahal kan. Tapi kalau kereta macam ni dipasarkan di Malaysia dengan harga lingkungan 60k, orang akan beratur untuk kereta ni. Orang dah tak pandang dah S50, mungkinlah kan. Tapi kalau Proton dapat berikan lebih banyak macam mungkin update-update yang lebih mewah pada M Grand ni, bagi macam sentuhan Malaysia sikit, bagi nampak macam Malaysian made, mungkin dia dapat bersaing lah dengan kelas-kelas atas macam leader segmen B contohnya macam Honda City kan. Mungkin tak adalah dia bersaing daripada segi saiz saja, at least dia punya enjin atau prestasi kereta tu pun dapat bersaing sama. Pada masa yang sama, orang tak ada lagi nak bandingkan Persona dengan Brezza je. At least dia dah up sikit level dia, dapat dibandingkan dengan segmen B yang lebih atas macam Nissan Almera ataupun Mazda 2 mungkin. Siapa tahu kalau dia dah tawarkan ciri-ciri yang mewah macam ni dengan sistem keselamatan aktif macam ni dengan harga yang lebih murah, siapa yang tak nak? Okey, ingat guys, kalau Proton bawa masuk kereta ni, ini adalah kereta yang akan ditawarkan dijual lengkap dalam harga sekitar RM60,000 sahaja. Okay, dengan harga macam tu, dengan sistem keselamatan, dengan reka bentuk macam tu, teknologi yang ada, orang dah tak kisah dah nanti dengan rupa luaran dia, asalkan selesa, sedap dan juga murah. Bukan murah lah, mampu milik. Kalau Proton bawa masuk M Grand ni sebagai ganti Persona, aspek yang paling banyak menerima penambahbaikan semestinya dia punya aspek keselamatan. Okay, korang bayangkan kalau ada aspek-aspek keselamatan aktif seperti bantuan pemanduan autonomi yang ada dekat X50 sekarang disumbat atau dibawa masuk dalam Persona nanti dengan harga bawah 100,000, memang orang akan beratur nak beli. Memang mencanak-canak booking naik. Okay, now here's the real question. Kalau Proton betul-betul decide nak bawa masuk M Grand ni untuk ganti Proton Persona diorang nanti, korang rasa okay ke KO? Korang sebagai pembeli, on ke tak on? Share with us, let us know in the comment. I'll see you next time. Assalamualaikum, bye-bye. Respect.